Baru-baru ini, Gaza bermandi darah selepas diserang bertubi-tubi oleh rejim Zionis Israel. Ini kali kelima wilayah kecil itu diserang secara besar-besaran sejak Disember 2008. Kali terakhir adalah pada Mei 2021, lebih setahun yang lalu. Serangan kali ini sedikit unik kerana rejim Zionis hanya mensasarkan kumpulan jihad Islami sahaja. Serangan kali ini juga menyaksikan Hamas tidak turut serta menyerang Israel, menjadikan ia perang paling singkat setakat ini. Apakah yang menjadi punca kepada serangan kali ini dan apakah kesannya kepada Gaza dan Israel? Pada video kali ini, kami akan kongsikan kepada anda kisah di sebalik serangan terbaru Zionis Israel ke atas Gaza. Teruskan menonton. Gaza diserang lagi. Perang tercetus lagi di Gaza selepas rejim Zionis melancarkan Operation Breaking Dawn pada 5 Ogos 2022 baru-baru ini. Operasi mensasarkan kumpulan jihad Islami, kumpulan kedua terbesar di Gaza selepas Hamas. Serangan pertama disasarkan ke rumah Taisir Al-Ja'mari, pemimpin kanan Brigade Al-Quds, sayap ketenteraan jihad Islami. Taisir syahid dalam serangan tersebut. Serangan seterusnya mensasarkan dua orang lagi pemimpin kanan jihad Islami, Ahmad Mudallal dan Khalid Mansur. Ahmad terselamat tetapi Khalid syahid dalam serangan di Rafah. Rejim Zionis juga mensasarkan beberapa lokasi lain dipercayai tempat pelancaran roket, penyimpanan senjata dan tempat latihan Brigade Al-Quds. Serangan berlarutan selama 3 hari dari Jumaat 5 Ogos hingga Ahad 7 Ogos 2022 sebelum gencatan senjata dimeterai dengan perantaraan Mesir. Impak serangan. Serangan telah menyebabkan 40 orang rakyat Palestin terkorban. 15 orang daripadanya adalah kanak-kanak. Serangan juga telah menyebabkan 360 orang rakyat Palestin cedera. Sebahagian mengalami kecederaan parah sehingga kehilangan anggota badan seperti Rahaf Salman, 11 tahun, yang hilang kedua-dua belah kaki dan sebelah tangannya. Jumlah kerugian belum dapat dikenal pasti. Setakat ini, 1,500 buah kediaman dianggarkan musnah dan 100 lagi tidak selamat lagi untuk didiami. Rejim Zionis mendakwa operasi telah berjaya melemahkan keupayaan ketenteraan kumpulan jihad Islami. Namun, Brigade Al-Quds dilihat masih mampu melakukan serangan balas sepanjang 3 hari pertempuran, termasuk di saat-saat akhir sebelum gencatan senjata dikuatkuasakan. Menurut akaun Twitter rasmi rejim Zionis, Brigade Al-Quds telah melancarkan lebih 1,100 roket ke arah Israel. Sebahagian berjaya sampai hingga ke Tel Aviv dan Jerusalem, memaksa siren dibunyikan, aktiviti ekonomi dihentikan dan para penduduk di arah berlindung di kubu bawah tanah. Rejim Zionis mendakwa operasi kali ini menyaksikan peningkatan keupayaan Iron Dome menangkis serangan-serangan roket dari Gaza. Keupayaan Iron Dome dilaporkan meningkat kepada 96% berbanding 94% dalam serangan Mei 2021. Tetapi ini mungkin disebabkan oleh keupayaan roket Brigade Al-Quds jauh lebih rendah berbanding roket Brigade Al-Qassam. Rejim Zionis berbangga kerana berjaya meminimumkan impak serangan-serangan roket dari Gaza ke atas rakyatnya. Hanya 4 orang rakyat Israel, termasuk 2 orang tentera, dilaporkan cedera akibat serangan roket. Dan hanya sekitar 20 orang mendapat rawatan akibat panik dan kecederaan ringan ketika lari ke tempat perlindungan bom. Motif serangan. Rejim Zionis mendakwa serangan ini ialah langkah pintas preemptif untuk mencegah serangan balas kumpulan jihad Islami selepas pihak rejim menahan Sheikh Bassam Saadi, pemimpin kanan kumpulan itu dalam satu serbuan di Jenin pada Selasa 2 Ogos. Serangan ini juga boleh dianggap sebagai helah untuk mengalihkan pandangan daripada pencerobohan Masjid Al-Aqsa oleh kumpulan ekstremis Zionis perayaan Tisha B'Av pada hari Ahad 7 Ogos 2022. Rejim Zionis bimbang pencerobohan ini akan mencetuskan satu lagi perang besar-besaran seperti Mei 2021. Sebab itulah satu operasi dengan sasaran yang terhad yang tertumpuhannya kepada kumpulan jihad Islami dan bukan Hamas dilancarkan ke atas Gaza. Sebahagian penganalisis melihat serangan ini sebagai cubaan kerajaan Yair Lapid untuk meraih sokongan rakyat menjelang pilihan raya Israel November nanti. Lapid mahu dilihat sebagai lebih berjaya daripada Netanyahu dalam menangani ancaman kumpulan bersenjata di Gaza. Apa yang pasti, rejim Zionis semakin terdesak ekoran peningkatan penentangan rakyat Palestin di tebing barat, khususnya di Jenin dan Nablus, selepas serangan ke atas Gaza pada Mei 2021. Sebahagian daripada penentangan ini dipelopori oleh kumpulan jihad Islami. Serangan tahun lepas benar-benar telah menyuntik semangat penentangan berterusan di Jenin dan Nablus. Kalau sebelum ini penentangan hanya dilakukan dengan batu dan bom botol, kini sebahagian mula menggunakan senjata api.
Serangan tahun lepas juga telah menguatkan lagi jalinan operasi penentangan di antara Gaza dan Tebing Barat. Sebab itulah, penahanan pemimpin kanan Jihad Islami di Jenin terpaksa disusuli dengan serangan ke atas kumpulan itu di Gaza. Dan kalau anda masih ingat dengan insiden 6 orang Palestin berjaya meloloskan diri dari penjara Gilboa pada September 2021, 4 orang daripadanya adalah ahli kumpulan Jihad Islami. Insiden ini benar-benar mencalar reputasi rejim Zionis. Justru, tidak hairanlah mengapa Jihad Islami menjadi sasaran utama dalam serangan kali ini. Terima kasih kerana menonton. Yang belum subscribe, sila subscribe. Jumpa lagi video akan datang.